Okay, Assalamualaikum. Okay, untuk kelas 5B dengan 5K. So kita sambung topik kita, iaitu sifat kimia bagi apa ni? Sifat kimia alkena. Sifat kimia alkena. Pembakaran kita dah bincang. Seterusnya adalah tindak balas penambahan. Penambahan nilai yang banyak ni. Dia ada banyak penambahan. Penambahan dengan hidrogen dipanggil penghidrogenan, penambahan dengan halogen dipanggil penghalogenan, dan seterusnya. Okay, kita pergi penambahan hidrogen, penghidrogenan. Okay, iaitu alkena bertindak balas. Okay, so ini cikgu buat kelas untuk 5K, tapi konten dia 5B boleh tengok sekali lah. Cuma 5B kena rujuk balik buku teks DLP dia, sebab ni dalam bahasa Melayu. Alkena bertindak balas dengan hidrogen pada suhu 180 darjah Celsius dengan kehadiran nikel atau platinum sebagai mangkin untuk menghasilkan alkana yang sepadan. Okay, so dia punya keadaan suhu dan mangkin ni kena hafal lah. Yang mana tindak balas ini mesti menggunakan suhu dan mangkin yang tertentu. Dia tidak boleh dalam keadaan biasa, tidak akan menghasilkan hasil lah. Dia kena dalam keadaan tertentu, kena hafal ni suhu dan mangkin dia. Yang mana penghidrogenan ni iaitu bertindak balas dengan hidrogen. Apa yang berlaku adalah alkena tu yang bertindak balas dengan hidrogen akan menghasilkan alkana semula. Alkana yang sepadan. Contohnya di bawah ni etena. Okay, etena ni wujud dalam bentuk gas. Dia akan bertindak balas dengan gas hidrogen dengan kehadiran mangkin dan suhu tertentu tadi, akan menghasilkan etana. So ini cara dia. Ditunjuk dalam bentuk formula struktur. Okay. Yang mana alkena ni, ikatan ganda dua yang kita kenali sebagai kumpulan berfungsi, itulah tempat di mana tindak balas kimia akan berlaku, di mana ikatan ganda dua ni akan pecah. Okay, ikatan ganda dua ni akan pecah, dan molekul atau atom hidrogen ni akan masuk dekat pecah tadi dan akan membentuk ikatan baru, akan menghasilkan bahan ini yang dipanggil etana. Okey. Dapat? Okey, dan kita boleh buat dalam bentuk formula molekul dia seperti inilah. C2H4 tambah hidrogen. Kita istikan dia punya keadaan dia dan menghasilkan etana. Okay, benda ni berlaku kepada semua kumpulan ahli alkena lah. Etena, propena, butena. Bila bertindak balas dengan hidrogen, dia akan menghasilkan alkana yang sepadan dengan dia lah. Okay. So dalam nota kamu kena buat tajuk yang pertama ini. Tindak balas yang pertama, cuma cikgu nak kamu tambahkan lagi, sebab kali ni buku dia terlampau ringkas sangat, buku teks ni. Cikgu nak kamu buat untuk propena. Untuk propena, cuba try untuk propena pula. Bagaimanakah buat formula struktur dan formula molekul dia ni. Sebab formula ARM dia ni, formula persamaan kimia dan formula struktur. Tindak balas untuk propena pula. Okey. Buat dalam buku nota kamu. Okey, so kita teruskan yang penambahan yang seterusnya, penambahan halogen ataupun penghalogenan.
Okey, berbalik kepada yang ni penghidrogenan ni, dia tidak tanyalah sampai 5-6 karbon dia tanya yang simple-simple dia tanya etena, propena sajalah. Okey, untuk halogen, penambahan halogen atau penghalogenan. So halogen kamu dah tahu halogen tu apa? Halogen tu adalah ahli kumpulan 17. Jadi alkena boleh bertindak balas dengan kumpulan 17, kumpulan 17 seperti klorin dan bromin. Biasa dua ni sajalah yang apa? Yang digunakan. Iodin semua jaranglah kita guna. Okey, sebagai contoh apabila gas etena, gas etin kalau bahasa Inggerisnya, gas etena dilalukan pada air bromin, warna perang air bromin dinyahwarnakan. Okey, etena ni dalam bentuk gas, metena tak adalah. Alkena bermula dengan etena sebab dia ada ganda 2 kan, paling kurang ada satu molekul ganda 2. Bertindak balas dengan air bromin ni wujud dalam bentuk cecair yang dipanggil air bromin, dan dia ada warna. Warna dia adalah warna perang. Apa yang berlaku adalah air bromin ini akan bertindak balas menghasilkan molekul ini yang dipanggil 1,2-dibromoetana. 1,2-dibromoetana, iaitu pada tempat yang sama juga di mana ikatan ganda rudi akan pecah, bromin ni akan masuk membentuk ikatan yang baru dengan karbon yang tak cukup ikatan tadi. Sebab dia dah pecah, tak cukup ikatan, maka bromin akan masuk, akan membentuk molekul ini dipanggil 1,2-dibromoetana. Ini cara kita buat persamaan kimia dia, C2H4 tambah bromin, tambah saja bromin kat belakang tu. Okey. So untuk yang ni cikgu rasa kamu buat persamaan yang ni, ataupun boleh tambah juga untuk etena, propena dengan bromin, ataupun kamu nak buat propena dengan klorin. Cukuplah etena dengan propena. Okey. Cikgu cuba buat contoh propena dengan bromin. Okey, ini contoh dia. Ini adalah cikgu tak guna etena, cikgu guna propena. Bukan propana, propena, sebab ada ikatan ganda 2 tindak balas dengan molekul bromin. Jadi ganda 2 ni akan pecah. Jadi apa jadi? Okey, dia akan jadi seperti inilah. Dia pecah jadi seperti ini. Jadi kamu pastikan yang bromin masuk ni betul-betul pada karbon yang pecah tu lah. Mana karbon yang pecah tu di sini. Jadi masuk kat sini. Jangan kamu masuk dekat sini pula. Okey, kalau kamu masuk dekat sini, salah lah. Ini salah. Bukan sebarang karbon kita boleh masuk, hanya yang ada double bond sahaja. Yang ni asal double bond ni saja kita masukkan. Yang sini jangan kacau lah, sebab dia ni memang asal dia macam ni. Memang dah lengkap dah. Okey, yang ni tak boleh masuk, yang double bond saja. Tu yang kena hati-hati sikit tu. Penambahan ni hanya berlaku pada karbon yang ada double bond. Yang tak ada double bond jangan kacau lah. Okey. Tidak malas penambahan ni. Sebahagian tindak balas tu cikgu nak bagi cepat dah sikit. Sebabnya mudah saja. Sebab kita hanya masukkan bahan tindak balas yang bertindak balas tu kepada double bond saja. Nampaknya dekat sini tak perlukan mangkin atau suhu tertentu. Maksudnya kita boleh buat direct di dalam kelas pun boleh, dalam makmal. Macam tadi tak boleh lah, sebab dia ada suhu dan tertentu. Okey, sebagai tambahan, air bromin ni juga sebenarnya disebabkan dia ada color yang berubah, kita boleh gunakan dia sebagai reagent, iaitu bahan uji untuk menguji kehadiran alkena ataupun untuk membezakan, to distinguish between alkena and alkane. Alkene and alkane can be used to distinguish alkene and alkane.
Contohnya cikgu bagi kamu dua bahan kimia, kita tak tahu mana satu alken, mana satu alkin, tetapi salah satu tu adalah alken atau alkin. Contohnya kita ada dua larutan. Kalau larutan tak sesuai, kita guna etin lah. Etin dalam bentuk gas kan. Kita boleh pakai butin atau butena. Cikgu bagi kamu salah satu dia tu adalah dua tersebut. So macam mana kita nak bezakan atau untuk distinguish among them? Jadi kita gunakan reagent ni lah, air bromin ni. Jadi kalau kita tindak balaskan dengan dua bahan tadi, contohnya butin tadi kita titiskan ke dalam air bromin, kita tengok adakah bromin tadi berubah warna. Kalau berubah warna tu bermaksudnya dia telah menjadi bahan inilah 1,2-metanol. Kalau dia berubah warna, maka itu confirm adalah butin ataupun ahli alkena. Sebaliknya kalau kita gunakan alkana ataupun butana, kita tindak balaskan dengan air bromin, maka apa yang kita akan dapat lihat, dia tidak ada perubahan. Sebab alkana tidak boleh bertindak balas dengan air bromin. Alkana tidak boleh tindak balas dengan halogen. Tapi kalau kamu ingat balik tindak balas kimia alkana, ada yang dia tindak dengan halogen klorin kan. Itu sebenarnya bukan penghalogenan, itu penukar gantian, iaitu syarat dia berat sikit, dia kena ada ultraviolet dan sebagainya. Itu penukar gantian tu lain. Ini adalah penghalogenan yang mana kita boleh buat dengan mudah saja, campur saja kita akan nampak kesan dia. Okey. Jadi air bromin ni sebenarnya biasa keluar dalam peperiksaan. Dia tanya bahan yang sesuai untuk membezakan alkena dan alkana. Okey, so teruskan. Cikgu suka sikit penambahan ni sebab saya mudah saja, dia tambah saja dekat double bond tadi. Okey, itu seterusnya penambahan hidrogen halida. Hidrogen halida ni maksudnya hidrogen, kamu tahulah halida ni dia asal usul dia halogen. Okey, contohnya klorin itu halogen, tetapi bila jadi klorida, bromida, kita panggil halida. Jadi hidrogen halida ni bermaksud sama ada hidrogen klorida, hidrogen bromida. Itu maksud dia. Okey, boleh bertindak balas dengan alkena pada suhu bilik tanpa mangkin dan suhu yang tertentu, akan membentuk haloalkana. Jadi untuk pelajar di LP ni kamu kena cek balik lah. Cikgu guna buku teks ni sebab kelas pagi ni adalah kelas biasa. Jadi kelas 5K, jadi pelajar 5B kena rujuk balik istilah terma bahasa Inggeris dia. Tak jauh beza pun. Okay, yang penting kamu faham macam mana tindak balas ini berlaku. Okey, sebagai contoh, apabila gas hidrogen bromida kering dilalukan ke dalam gas etena, bromoetana dihasilkan. Okey, kita tengok. Okey, ni etena. Okey, benda yang sama juga, pada double bond ni akan pecah. Jadi hidrogen halida, kali ini kita guna hidrogen bromida. Hidrogen ni akan masuk salah satu lah sebenarnya, tak kisah dekat sini hidrogen boleh. Sebenarnya kalau hidrogen kat sini boleh, tapi kalau sini hidrogen bromida ni akan pergi ke sebelah ni lah. Okey, antara dua tu. Okey, jadilah nama dia bromoetana. Bromoetana. Okey, persamaan dia C2H5Br. Okey, cikgu akan tunjukkan kamu propena bertindak balas dengan hidrogen bromida, apa yang boleh berlaku. Okey, so ini cikgu ambil contoh propena. Cikgu tak buat H lah, tengok cepat. Okey, propena ada 3, campur hidrogen bromida. Ini bukan asid hidrobromik, ini asid hidrogen bromida. Kalau HCl pun bukan asid hidroklorik, itu adalah hidrogen klorida ataupun hidrogen chloride. Okey, akan pecah ikatan ni. Okey, ada 2 molekul akan berlaku.
Okey, jadi dia akan jadi seperti ini. Dia ada dua kemungkinan, sama ada jadi macam ni atau macam ini ya. Pastikan yang mana hidrogen bermida tu hanya masuk pada double bond yang pecah je, jangan masuk kat sini. Sini dia tak kacau. Dia tak kacau sini. Dia kacau yang pada double bond saja, okey. Okey, seterusnya adalah penambahan air yang dipanggil penghidratan. Alkena bertindak balas dengan air dalam bentuk steam atau wap air pada suhu dan tekanan yang tinggi dalam kehadiran asid fosforik sebagai mangkit untuk menghasilkan alkohol. Okey. So ini antara tindak balas yang penting juga yang kamu tahu. Okey. Biasanya tindak balas menghasilkan alkohol ni dan selepas ini kita akan bincang pasal alkohol juga adalah tindak balas yang penting ya. Jadi di sini kamu kena tahu apa mangkin yang digunakan, kena hafal pada suhu dan tekanan apa. Okey, jadi di sini alkena yang tertentu, etena tambah air, maka dia akan jadi etanol. Propena, propanol. Butena, butanol. Sebagai contoh gas etena, dia suka sebagai contoh etena lah. Setakat ini banyak contoh adalah etena. Dia sama ada etena atau propena je. Dia takkan sampai pentena ke, dia tak bagi contoh macam itulah. Okey, mengalami tindak balas penambahan dengan steam pada suhu 300, tekanan 60 atmosfera dan dimangkinkan oleh asid fosforik menghasilkan etanol. Ini kamu boleh tengok jika kamu boleh buat. Okey, so etena steam atau wap air akan pecah, H akan masuk sini, OH akan masuk sini H atau OH. Dan macam biasa, tak semestinya macam ni, dia boleh terbalik asalkan dia melibatkan double bond. Sama juga dengan propena juga, kamu boleh twistkan dia. Untuk etena ni dia tak beri kesan sangat, tapi kalau propena bila kita twist ni dia akan berubah nama dia. Macam ni nama tidak berubah, tetapi kalau propena kita twistkan dia punya kedudukan, dia akan berubah sikit nama dia. Sama juga yang tadi tu sebenarnya. Kalau kita twist tu sebab dia ada dua kemungkinan akan berlaku pembentukan molekul. Okey, cikgu cuba buat contoh kamu